Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan reka bentuk produk, di mana kita akan buat lakaran bermaklumat. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa kepentingan lakaran produk yang bermaklumat ni. Pertama ialah menentukan konsep awal sesuatu produk. Contohnya kalau kita nak buat kereta terbang, kita perlu letakkan kipas. Kita tukar tayar tu menjadi kipas supaya dia boleh terbang. Okey, jadi kita mendapat idea awal untuk kita mencipta sesuatu produk. Okey, seterusnya ialah proses pembinaan itu bahan yang akan kita gunakan. Contoh kat sini ialah maklumat pada lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Di mana kita boleh kenal pasti kapal terbang ada badan, ada sayap, ada ekor. Okey, jadi kita boleh tahu apakah bentuk yang kita nak guna dan juga kita boleh kategori bahan-bahan yang kita akan guna, panjang badan, panjang sayap dan sebagainya. Okey, kita juga dapat analisis hasil reka bentuk kita sama ada sesuai ataupun tidak sesuai. Okey, seterusnya ialah kos pembinaan projek. Okey, berdasarkan analisis yang kita peroleh, jadi kita tahu apakah bahan yang kita akan gunakan. Contoh kat sini kapal terbang mini dan juga bekas pensel. Untuk kapal terbang mini, selain filament pen 3D, kamu boleh gunakan juga bahan yang lebih murah. Contohnya kotak yang terpakai. Jadi jumlah kos kamu akan lebih kurang. Seterusnya bekas pensel. Bekas pensel, bahan-bahan yang kita boleh guna ialah benang, kapur, kain corak dan juga zip. Okey, jadi kita boleh tengok kos keseluruhannya dan juga kuantiti yang diperlukan hanya RM3.30. Okey, apakah lakaran produk? Lukisan ringkas pada peringkat permulaan, membuat lakaran mengikut kreativiti berdasarkan tema, melabelkan maklumat pada lakaran, bahan yang akan digunakan, menggunakan kertas A4 ataupun kertas lukisan. Jadi untuk melakar ni, dia macam satu contengan awal lah kalau kamu nak buat sesuatu produk. Okey. Dan kamu perlu labelkan maklumat pada lakaran kamu. Okey, ni adalah contoh lakaran produk bermaklumat. Okey. Kat sini dia hasilkan sebuah roket. Jadi roket tu dihasilkan menggunakan dua buah botol. Nozzle-nya menggunakan cone dan juga bahagian sayap atau fin dia tu menggunakan cardboard. Okey, ini seterusnya untuk orang yang lebih profesional. Contoh pekerjaan seperti product designer. Jadi kamu boleh tengok jam yang dah siap dan juga bagaimana dia membuat menceraikan jam tu dan menunjukkan satu persatu bahagian atau part di dalam jam tersebut. Dan dia masih perlu dilabelkan. Ini adalah contoh lain penghasilan produk lain, kerusi. Bagaimana sesuatu kerusi itu berfungsi, bentuk dia, keselesaan dia dan juga label pada produk tersebut. Okey, ini adalah contoh mudah dalam kita nak menghasilkan kapal terbang mini. Kamu boleh search internet untuk melihat berbagai jenis lagi lakaran yang kamu boleh pilih dan kamu boleh buat. Okey, ni contoh proses lakaran ni melibatkan contengan. Kemudian kita buat perincian konsep asas. Maksudnya kalau kamu nak lukis kapal terbang, kamu hanya perlu lakar dulu. Tak ikut garis pun tidak apa. Kemudian bila dah lakar, kamu pastikan
konsep asas seperti contoh sayap, enjin, ada. Kemudian perincian visual, kamu boleh tengok kalau kamu nak hasilkan kapal terbang kamu tu, pastikan ciri-ciri yang ditunjukkan tu lengkap lah. Ada 2 sayap, ada bahagian enjin, ada ekor, dan akhir sekali lakaran lengkap kamu boleh lakaran yang paling betul lah. Kamu perlu ikut balik bahagian mana yang kamu nak buat tu. Okay, ni contoh lah. Okay, melakarkan bentuk badan kapal terbang dulu, kamu boleh gunakan pelbagai bentuk asas. Contoh kotak, silinder, petak, segi 4 tepat, segitiga, bulatan, elips, dan juga pelbagai jenis garisan yang telah cikgu ajar pada kamu. Okey, seterusnya kita bentukkan sayap ekor di bahagian belakang. Okey. Kemudian sayap utama di kedua bahagian hadapan, di tengah. Jadi masa kamu lukis tu kamu boleh buat tentukanlah sayap bagaimana sayap dia sesuai, sama di tengah ke, di hadapan ke, dan sebagainya. Terpulang kepada kamu untuk menghasilkan bentuk kapal terbang kamu. Okey, seterusnya dia berhasilkan kedua enjin di bahagian sayap. Dia lukis kedua enjin di bahagian sayap. Dan juga dia membuat perincian. Ini kata ada perincian visual di mana dia labelkan, dia lengkapkan lukisan dia dengan melukis tingkap dan sebagainya. Okey, dan dia meletakkan di badan dibuat oleh botol mineral, ekor dibuat oleh kotak yang terpakai dan juga sayap. Seterusnya enjin dia menggunakan tin minuman. Ini ialah cadangan. Kamu boleh menggunakan idea kamu sendiri untuk menghasilkan kapal terbang mini. Okey, ni tambahan lakaran digital. Lakaran tradisional menggunakan pensel dan kertas. Juga boleh diganti dengan lakaran digital. Anda boleh menggunakan komputer untuk memudahkan anda melakar rekaan supaya hasil ditunjukkan lebih baik. Jadi selain menggunakan pensel dan kertas, kamu boleh menggunakan komputer untuk buat lakaran. Okey, jika kamu pandai menggunakan komputer, terpulang kepada kamu boleh guna beberapa aplikasi. Yang paling mudah ialah aplikasi Paint lah kalau kamu mempunyai laptop. Ataupun kamu boleh menggunakan aplikasi lain seperti Sketchbook. Sketchbook ni free. Dan juga Procreate. Antara benda yang kamu boleh lakar. Tapi untuk komputer ni biasanya mereka menggunakan pen digital lah. Okey. Jadi tak sesuai. Kamu perlukan ada gadget tambahan. Okey, ini mungkin di peringkat yang lebih tinggi kamu akan menggunakannya lah. Jadi itu sahaja untuk pengenalan untuk hari ini. Sekian.